Hai, Assalamualaikum Cik Cabang, Cikebum. Welcome back to my channel. Kepada anda semua yang baru datang ke dalam channel saya, please consider untuk tekan butang subscribe. Dan kepada anda semua yang terus setia ke dalam channel saya, terima kasih saya ucapkan kepada anda semua. Dan pada hari ini kita akan bercakap tentang memelesiakan selayang itu daripada sudut perspektif yang aku nampak daripada hikmah yang berlaku semasa musim PKP ini. Dah banyak dan berbuih mulut aku mendedahkan tentang perkara dan juga apa yang terjadi kepada etnik Rohingya dan apakah punca mereka jadi begitu daripada ratifikasi Malaysia yang tidak meratifikasi negara ini untuk pelarian pada 1951, telah bercerita daripada aspek sejarah Melayu itu sendiri, daripada tanah di Pulau Bidong Terengganu itu sendiri yang telah ditempatkan untuk pelarian Vietnam pada 1976 hingga 1989, dan beberapa lagi kisah tentang IC, tentang pemalsuan IC, tentang apakah budaya dan juga pertembungan budaya antara masyarakat Malaysia dan juga etnik Rohingya. Dan akhirnya pada hari ini saya cukup berbangga apabila telah dilakukan secara holistik tindakan daripada pihak berwajib ataupun pihak berkuasa di Malaysia ini apabila mereka ingin memelesiakan selayang itu yang selama ini mereka buta, tak nampak apa yang terjadi di selayang itu, dan menimbulkan pelbagai keraguan dan juga spekulasi yang menyatakan bahawa selama ini pihak berwajib yang ada dekat selayang tu pandang je ke, tak buat tindakan ke. Apabila ada suara dan juga tekanan daripada rakyat jelata dan juga seluruh rakyat Malaysia, barulah nak buat tindakan. Itulah yang saya mahukan daripada anda semua, di mana kita bersatu hati menuntut supaya perkara ini dapat diselesaikan segera, kerana kita bukan bercakap kosong, kita bukan bercakap sekadar untuk melepaskan batuk di tangga, tapi kita ingin bercakap tentang apa yang akan terjadi 10 tahun akan datang jika perkara ini tidak dibendung dengan betul ataupun tidak diambil tindakan daripada masa sekarang. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Jadi disebabkan musim PKP ini, apabila selayang itu dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan, maka terselahlah warna dan juga gambaran tentang selayang itu sendiri. Dan dikatakan juga selayang ataupun pasar borong selayang inilah antara pusat penyeludupan dadah, antara pusat pemerdagangan manusia, antara pusat gangster-gangster berkumpul. Jadi kalau tak disebabkan PKP ini, kita tak tahu pun perkara-perkara sebegini sebenarnya wujud di selayang itu. Dan ada kisah kambing bela lembu, bela ini, bela macam-macam lah. Jadi disebabkan perkara ini, masih ada lagi NGO yang menyatakan bahawa kita bantu mereka kurang pendidikan. Kau nak bagi pendidikan, kau bagilah. Tak nak aku. Kami semua tak nak bagi pendidikan. Kalau kau rasa tak bagi pendidikan, dah done. I'm done with it. Apa yang saya ingin sampaikan kepada anda semua adalah disebabkan oleh perkara-perkara yang terjadi, rentetan daripada peristiwa yang menekan pihak berwajib supaya mereka mengambil tindakan, telah berlakunya penangkapan ataupun penahanan secara besar-besaran kepada mereka yang tidak mempunyai dokumen rasmi ataupun dokumen yang sah yang tinggal di selayang itu, dan mereka telah ditangkap dan diangkut dan telah dikumpulkan di satu tempat, tak pasti. Tapi baru-baru ini, jika dilihat di dalam gambar tersebut, aku tunjukkan kepada korang semua. Ini operasi semua, tak ada paspor, tak ada permen, kosongnya orang. Immigration. Ini selayang baru, ini selayang baru. Sekarang jam 12.30, 14 hari bulan 5 tahun 2020. Penuh orangnya. Sapu habis selayang baru.
jika korang lihat di dalam video dan juga gambar-gambar yang aku telah tunjukkan tadi, terdapat tu operasi di mana mereka melakukan penangkapan ataupun pembersihan di kawasan Selayang itu, di mana mereka menggunakan tentera, polis dan juga penguatkuasa daripada udara dan juga darat untuk melakukan operasi tersebut. Jadi tahniah kepada pihak berkuasa yang telah melakukan tugas dengan cukup baik untuk menyelesaikan perkara ini. Tidaklah selesai secara totalnya, namun ada tindakan dan itu adalah titik tolak kepada apa yang akan berlaku seterusnya. Berharap supaya perkara ini dapat dipanjangkan, di mana perkara ini dapat perhatian daripada Perdana Menteri kita sendiri. Harapnya di masa akan datang Malaysia tidak menjadi Rohingya. Macam tu. Tiba. Jadi supaya apa yang kita suarakan dan apa yang kita concern pada hari ini adalah benda yang betul, supaya pihak kerajaan sedar akan kewujudan parti dan juga pelarian di Malaysia ini sebenarnya tidak mendatangkan sebarang kebaikan kepada negara kita, melainkan untuk kepentingan politik individu tertentu dan juga kepentingan poket-poket individu tertentu. Dan kepada mereka yang menyewakan premis mereka yang telah diberikan oleh DBKL dan sebagainya, pihak majlis daerah semua, bagi sewa dekat korang, lepas tu korang yang sewakan dekat Rohingya lah, Bangladesh lah, whatever the party yang ada kat Malaysia ni. Inilah disebabkan tindakan yang anda lakukan, inilah punca yang telah jadi kat Malaysia pada hari ini. Mereka kata hanya 1.2% je yang melakukan kejahatan. Dan ramai lagi yang buat jahat. Aku tak nak cakap apa-apa lah. Kadang jahat tu jahat jugalah. Apa yang takkan nak selindung lagi. Aku tak faham yang jenis suka. It's fine kalau awak nak backup ataupun anda nak backup Rohingya ke parti mana-mana parti ke, it's up to you. But then bawa balik dia orang duduk kat rumah kau lah. Tak ada siapa nak jaga dia kat sini berbeluar luasa buat jenayah semua. Tak ada siapa tahu. Kalau tak kena kat family awak tak apa lagi. Kalau kena kat family korang, barulah padan dengan muka. Cakap je, kan tak cakap kan cakap itulah tak pesan hari tu, dah kena kat batang hidung sendiri. Mereka-mereka yang masih lagi hanya menggunakan retorik ataupun untuk etnik Rohingya ini untuk kekal tinggal di negara Malaysia ini, itu hanyalah kata sekadar kata. Apa yang mereka kata, mereka tak kota. Jadi disebabkan perkara ini telah menyebabkan beberapa perkara yang tak disenangi berlaku di Malaysia. Dia tak faham impaknya tu bukan kepada dia, NGO dia bersuara, oh kemanusiaan, kemanusiaan. Tapi korang tak buat apa pun. Tak ada pun Rohingya yang korang bawa balik duduk kat rumah korang. Jadi itulah apa yang aku cuba sampaikan adalah jangan hanya sekadar menyuarakan pendapat peribadi, tapi berfikir dahulu untuk masa hadapan. Apakah nasib anak-anak kita di masa hadapan? Anak terus. Anak cucu kita di masa hadapan, adakah mereka akan lagi berwajah Melayu ataupun dah berwajah Rohingya? Kita tak pasti. Kalau perkara ini terus-terus terjadi, maka mungkin itu akan terjadi, mungkin. Tapi nampak gayanya di atas tindakan yang dilakukan oleh pihak berkuasa, tahniah kepada anda semua yang telah melakukan tugas yang sangat baik. Jadi kami menyokong pihak berkuasa dan menyokong tindakan kerajaan untuk membendung daripada pelarian dan juga parti daripada masuk ke Malaysia, dan juga mengeluarkan mereka yang dekat Malaysia ni supaya ditempatkan ke negara ketiga ke negara asal ke bagilah PBB uruskan mereka ni. Nampaknya PBB pun tak berfungsi sangat dalam hal ni. UNHCR hanya tinggal pada nama. Saya berterima kasih kepada anda semua kerana memberi sokongan di atas konten-konten yang saya buat sebelum ini. Sedikit sebanyak ianya memberi kesedaran kepada kita yang terperuk otaknya, yang tak faham apakah isu etnik Rohingya yang katanya sensitif. Sebab sensitif tanpa tak ada siapa yang berani bersuara. Jadi jika tak ada siapa yang bersuara, siapa yang nak bersuara tentang perkara ini? Dan disebabkan pendedahan demi pendedahan, bukan setakat etnik Rohingya, malahan parti pun kita tidak mahu berada di negara Malaysia kerana disebabkan mereka inilah hasil daripada negara kita ni dibawa keluar. Maksudnya mereka tidak bayar tax pun yang tinggal di Malaysia ni, dan mereka hanya duduk mengambil ataupun mengaut keuntungan secara atas angin yang tidak dibenarkan di negara Malaysia ini. Jadi terima kasih kepada anda semua. Lepas ini kita akan kupas lagi lebih mendalam apakah tindakan yang akan dilakukan oleh pihak berkuasa. Saya akan membuat kajian demi kajian. Tapi buat masa ini setakat itu saja. Stay safe, stay at home, dan Assalamualaikum, selamat berpuasa. Jangan tinggal puasa walaupun tak raya.